Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Diharap semuanya sihat ya. Hari ini kita bertemu lagi di dalam mata pelajaran Pendidikan Tauhid Darjah 3 dengan tajuk Mengenal Kejadian Malaikat. Sebelum itu seperti biasa, marilah sama-sama kita membaca doa agar dipermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi kita lihat bagaimanakah kejadian malaikat. Ya murid-murid, malaikat itu dijadikan oleh Allah dari cahaya, iaitu nur. Cahaya tu bahasa Melayu, bahasa Arabnya disebut nur, iaitu jisim. Jisim ni iaitu sesuatu benda yang memenuhi ruang, yang sangat halus. Jadi nur, saya ulang, nur iaitu jisim yang sangat halus, disebut ghaib. Ghaib ni satu benda yang kita tak boleh nampak, yang tidak dapat dilihat oleh manusia dengan pandangan mata kasar. Mata kasar ni mata kita lah, mata biasa ni. Tu yang dipanggil mata kasar. Jadi ingat, malaikat itu dijadikan daripada apa? Jawapannya, malaikat dijadikan daripada cahaya ataupun nur. Seterusnya kita lihat pula perihal malaikat. Malaikat boleh menyerupai dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Jadi ini adalah satu keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat, iaitu malaikat boleh menyerupai dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Sebagai contohnya, malaikat Jibril juga pernah menyerupai manusia biasa untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa boleh melihat malaikat jika ia menjelma dalam rupa bentuk manusia. Jadi kita ni, manusia biasa ni kita lah. Kita ni tak boleh nampak malaikat dalam keadaan yang sebenar, dalam wujud yang sebenar dia. Kita hanya boleh nampak malaikat jika malaikat itu menjelma dalam rupa bentuk manusia seperti kita. Kita lihat pula perbezaan antara malaikat dengan manusia. Jadi malaikat ini bukan lelaki dan juga bukan perempuan. Atau istilah lain yang tepat, malaikat ni dia tiada jantina. Ya, saya ulang, malaikat bukan lelaki, bukan perempuan. Tidak makan, ya, tidak minum, tidak tidur, tidak beribu, tidak berbapa, tidak beranak dan juga tidak bernafsu. Maksud tidak bernafsu ni maksudnya malaikat itu tiada kehendak, tiada keinginan. Apa-apa juga keinginan dia tak ada. Tu nafsu. Jadi kalau kita manusia ni semua ada benda ni. Kita ada yang lelaki, ada perempuan. Manusia makan, manusia minum, manusia tidur, manusia ada ibu, manusia ada bapa, manusia beranak, manusia ada nafsu. Jadi itu adalah perbezaan ya malaikat dengan manusia. Yang ini ingat ya murid-murid, malaikat mempunyai akal. Walaupun dia tak ada nafsu, tapi malaikat mempunyai akal. Jadi maknanya malaikat berakal. Dan fikiran malaikat ni sangat-sangat bernas. Ya, sangat-sangat bijak, sangat-sangat bernas. Itu malaikat.
Para nabi dan rasul boleh melihat malaikat dalam keadaan asal. Kerana apa? Kerana mereka diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad sendiri pun pernah melihat malaikat Jibril dalam keadaan yang asal wujudnya. Seterusnya kita lihat sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat ini sentiasa taat melaksanakan perintah Allah. Jadi, malaikat ni apabila diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya, maka malaikat ni akan terus buat. Maknanya dia tak akan lambat sesaat ataupun cepat sesaat. Bila dia disuruh je, bila diperintahkan oleh Allah, dia terus laksanakan. Macam itulah malaikat. Taatnya malaikat terhadap perintah Allah. Kemudian yang kedua, malaikat tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, malaikat ini sentiasa beribadah. Ya. Kat atas langit sana, ada pendapat mengatakan di atas langit sana ada satu tempat nama dia Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur itu adalah tempat untuk para malaikat beribadah. Ya. Pendapat ini juga mengatakan Baitul Ma'mur ni setentang dengan Kaabah. Yang mana kalau misal katalah dibaling batu daripada atas, dijatuhkan batu daripada Baitul Ma'mur, batu tu boleh jatuh betul-betul dekat depan pintu Kaabah. Tu ada pendapat mengatakanlah sebegitu. Jadi Baitul Ma'mur itu adalah tempat untuk para malaikat beribadah. Manakala Kaabah ini adalah tempat manusia. Kemudian yang keempat, malaikat ini sangat cerdik dan berfikiran waras, serta boleh mengambil pengajaran dari perintah Allah Ta'ala. Baiklah murid-murid, bilangan sebenar malaikat tidak dapat diketahui, melainkan Allah sahaja yang mengetahuinya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di atas langit sana, iaitu di langit yang ketujuh, ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat untuk para malaikat beribadah. Yang mana dalam satu hari akan masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu sebanyak 70,000 malaikat. Jadi apabila masuk ke dalamnya itu, dia tak akan keluar-keluar lagi dah. Nanti akan masuk lagi yang lain. Nanti masuk lagi yang lain. Begitulah seterusnya. Jadi ini menandakan bahawa Baitul Ma'mur itu adalah satu tempat yang sangat besar, yang boleh menampung begitu ramainya malaikat yang kita tidak ketahui berapa jumlahnya. Hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Ini bertepatan juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih mengenai Baitul Ma'mur, iaitu Rasulullah bersabda bahawa sesungguhnya Baitul Ma'mur itu adalah sebuah masjid di langit, tepat di atas Kaabah. Seandainya terjatuh, nescaya akan menimpa Kaabah. Ada 70,000 malaikat yang mengerjakan solat di dalamnya. Apabila mereka keluar darinya, mereka tidak kembali lagi kepadanya hingga yang paling akhir dari mereka. Itu adalah hadis sahih yang mengatakan bahawa Baitul Ma'mur itu adalah tempat para malaikat untuk beribadah. Dipanggil Baitul Ma'mur ni dipanggil masjid di langit. Manakala Kaabah ni pula adalah tempat ibadah untuk di bumi, bagi manusia lah, di bumi. Baik. Baiklah murid-murid, daripada penerangan saya tadi, maka di sini saya ada bagi latihan, iaitu yang pertama,
malaikat dijadikan daripada apa? Kemudian soalan saya yang kedua, bezakan antara malaikat dan manusia. Kat sini ada dua bahagian kotak, yang di sebelah kanan itu malaikat, yang di sebelah kiri itu manusia. Jadi kena bezakan. Tengok dia kan ada nombor 1 hingga 5, maknanya dia berlawanan, dia sebaliknya. Tengok pada contoh. Yang pertama tu saya dah bagi contoh, dua-dua dah ada kenyataan. Pada malaikat ada, pada manusia pun ada. Jadi yang pertama untuk malaikat, bukan lelaki dan bukan perempuan. Jadi kalau manusia, mestilah lawan bagi malaikat itu. Iaitu ada lelaki dan ada perempuan. Yang ni saya dah lengkapkan lah. Kemudian yang kedua, soalan yang kedua, pada bahagian malaikat tu saya kosongkan. Nanti kamu isi. Pada manusia saya tulis, saya letak makan dan minum. Manusia makan dan minum. Kalau malaikat sebaliknya. Nak tulis apa? Tidak apa-apa. Macam itu. Kemudian yang ketiga. Yang ni saya isi pada bahagian malaikat. Tidak tidur. Malaikat tidak tidur. Jadi kalau bagi manusia sebaliknya. Manusia apa? Kalau malaikat tidak tidur, manusia apa? Yang keempat, saya kosongkan bahagian malaikat, tapi saya tulis dekat kenyataan pada manusia, yang nombor 4. Manusia beribu dan berbapa. Jadi lawan baginya untuk malaikat lah. Apa? Malaikat tidak apa dan tidak apa. Yang kelima, malaikat, saya dah letak kat situ, tidak bernafsu tetapi berakal. Kalau manusia pula, sebalik daripada itu. Apa? Kan? Manusia dia ada dua-dua. Jadi, saya harap kamu faham ya apa yang saya nyatakan di sini. Saya rasa cukup sampai ini sahaja dulu. Untuk hari ini kita akan bertemu lagi di dalam pertemuan yang akan datang. Sekian, wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.